Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah boleh Ustaz. Nota nampak tak? Dipaparkan. Oh, ini baru gambar buku. Okeylah, itulah nota dia. Ha. Okey, baiklah. Kalau macam tu, kita akan mulakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Sekali lagi kita diberikan keizinan dari Allah untuk sama-sama kita menambahkan maklumat yang kita ambil, yang kita akan merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW yang telah dikumpulkan berkisarkan kepada tema amal-amal yang boleh membawa kita semua masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga amal-amal yang telah pun kita pelajari, kita sama-sama diberikan taufik oleh Allah untuk kita dapat melakukannya, dan semoga amal yang berikutnya yang kita akan belajar pada pagi ini Allah juga memberikan kita hidayatul taufik untuk kita sama-sama dapat melakukannya. Dengan amal-amal ini, rahmat Allah Ta'ala itu akan turun. Dengan amal-amal ini, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga. Jadi, masuk ke dalam syurga ini merupakan cita-cita yang terbesar, merupakan cita-cita yang sangat tinggi, yang kita perlu bersusah payah, kita perlu mengorbankan banyak perkara dalam hidup kita. Antaranya kita mengorbankan waktu kita, waktu rehat kita dengan kita menuntut ilmu. Semoga kita yang menuntut ilmu ini, kita dapat ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah. Ya, niat kita semata-mata kerana Allah, untuk kita baiki diri kita, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada niat lain melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan bincang amal yang berikutnya, amal yang ke-31. Maksudnya kita dah masuk separuh daripada 60 lebih amal. Jadi insya-Allah kita cuba sebaik yang mungkin dengan bantuan, dengan rahmat dari Allah untuk kita habiskan sebelum bulan Ramadan. Kalau ikut jadual memang tak sempat juga bulan Ramadan untuk habiskan. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada bulan Ramadan untuk menghatamkan buku ini. InsyaAllah kita cuba akan lanjutkan juga semasa bulan Ramadan. Mungkin kita akan bincang waktu dan kita akan lewatkan waktu. Tadarus Quran dulu, lepas tu kita bacalah
5 ke sedikit daripada maklumat supaya khatam buku ni. Baik, amal ke-31. Okey, amalan yang ke-31 ini kalau kita kalau kita merujuk di dalam buku, dia adalah amal yang ke-31, tajuknya adalah pujian baik oleh manusia yang hidup kepada orang yang telah mati ataupun pujian manusia yang hidup kepada orang yang hidup. Bagaimana? Kita akan baca dalam buku ini, penulis ini telah menukilkan kepada kita ada 3 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mengikuti kelas-kelas di Zoom ini, tuan-tuan telah dididik dengan kalau belajar sesuatu maklumat, mesti kena disokong maklumat itu dengan dalil-dalil Al-Quran, dengan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita belajar satu amal, ada dalil-dalilnya. Kalau kita belajar kelas lain, kita belajar pada topik lain, kita belajar satu fakta, ada dalil-dalilnya. Itulah sebenarnya yang sepatutnya kalau kita belajar dalam mana-mana majlis ilmu pun, tidak cukup hanya mengatakan sesuatu maklumat, tetapi ia perlu disokong, ia perlu ada dalilnya, kerana dalil dan nas-nas tersebutlah menunjukkan bahawa perkara yang kita nak belajar itu benar ataupun tidak benar. Kalau hanya berpandukan kepada siapa yang bercakap, maka bahaya. Tetapi kita belajar, kita mesti rujuk. Apa Allah kata, apa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Baik, untuk amal 31 ada 3 hadis. Dalam nota saya ada kemukakan juga 3 hadis. Sesiapa yang ada buku, kalau ada buku, tuan-tuan rujuk muka surat 79, 80 dan 81. Okey, boleh tengok buku siapa yang ada buku. Siapa tak ada buku tak apa, tuan-tuan berpada dengan melihat nota yang saya paparkan di Zoom ini. Hadis yang pertama, dalam buku ni pun pada hadis yang pertama, okay, kita tengok. Sekejap ya. Sekejap ya. Saya nak mana nota tadi. Saya tergerak Zoom ni sekejap tuan-tuan ya. Okey, nampak tak nota saya paparkan ya? Okey, kita tengok. Tengok hadis pertama ni. Sekejap saya gambar kamera saya. Okey, kita tengok hadis pertama ni. Baik. Hadis yang pertama ni. Okey, sebelum tu. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang mengikuti kelas yang kita anjurkan pada setiap hari Jumaat, kita baca hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin. Okey. Hadis pertama ni sebenarnya ada ataupun berada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan tulis ya. Hadis yang kita nak baca dalam buku ni, sebenarnya hadis ni ada juga berada dalam himpunan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi hadis ni, kalau tuan-tuan nak jumpa dalam kitab Riyadhus Shalihin, maknanya kita baca, soalannya kita belajar pagi ni, kita baca juga kitab Riyadhus Shalihin sebenarnya. Okey. Hadis yang kita baca ni, dia terletak pada bab, dia tulis bab nombor 163 dalam Riyadhus Shalihin ada hadis ni. Okey, nombor hadis yang kita sedang baca ni dalam Riyadhus Shalihin, nombor hadis dia adalah hadis yang ke 950. 950. Siapa ada kitab Riyadhus Shalihin, dia buka bab 163, dia cari hadis nombor 950, dia akan jumpa hadis ni. Hadis ini sebenarnya datangnya diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Yang Anas tu kata, okey, Anas tu kata, tapi dalam nota ditulis sabda Nabi kan? Tuan-tuan kena tukar dia daripada Anas. Okey, Anas kata begini. Dia kata Murrah, tuan-tuan boleh tengok terus pada terjemahan dia, saya bentangkan terus pada terjemahan dia.
Okay. Murra bijanazatin fa uthniya alaihi khaira. Okay. Satu ketika ada satu jenazah dibawa lalu di hadapan orang ramai lah, dibawa, ada satu jenazah dibawa. Ketika jenazah itu dibawa lalu, maka jenazah itu telah mendapat pujian baik daripada siapa? Daripada orang yang berada di situ. Lepas tu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada dekat situ, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi mengatakan wajabat wajabat wajabat. Nabi kata pasti pasti pasti. Nabi kata confirm, Nabi kata pasti pasti sure, Nabi kata pasti pasti pasti. Ni berulang 3 kali. Lepas tu fasa'alahu, kemudian dibawa satu jenazah lain, famurra wa murra bi janazatin, dibawa satu jenazah lain, fa uthniya alaihi syarra. Jenazah yang satu lagi ni pula orang ramai pergi menyebutkan, pergi mencela jenazah ni. Ada satu jenazah orang berikan pujian. Ada satu jenazah orang memberi kecelaan kepada mereka. Orang ramai cerita tentang, maknanya orang ramai cerita pujian dalam bentuk celaan. Maka apabila Nabi dengar orang ramai cakap macam tu, Nabi kata, wajabat, wajabat, wajabat. Nabi kata pasti, pasti, pasti. Maksudnya ada 2 jenazah. Satu jenazah yang orang ramai puji jenazah tu, satu lagi jenazah itu orang cela jenazah tu. Jenazah yang dicela ni, kalau kita baca ulasan ulama hadis, para ulama hadis mengatakan kemungkinan besar jenazah yang dicela itu adalah orang munafik. Okey. Lepas tu pula ada para ulama hadis kata jenazah yang dibawa itu, yang dicela itu adalah jenazah yang dia memang masa hidup dia terang-terang yang melakukan kefasikan, yang melakukan maksiat secara terang-terang. Contoh macam tu. Maknanya orang yang memang terkenal dengan kejahatan dia. Memang diberi, memang orang tahu dia memang jahat lah. Memang kalau orang munafik, sudah pasti dia memang munafik. Okey, jadi jenazah yang dicela tu, ulama hadis kata memang jenazah yang melakukan kefasikan, yang melakukan maksiat secara terang-terangan, termasuk juga orang munafik. Selepas Nabi mendengar para sahabat memuji dan mencela jenazah tersebut, maka Nabi SAW menyebutkan wajabat, wajabat, wajabat. Nabi kata pasti, pasti dan pasti. Maka para sahabat yang mendengar Nabi menyebut perkataan pasti, 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 salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah adalah Umar. Fasa'alahu Umaru an zalika. Maka telah bertanyalah Umar kepada Nabi tentang maksud pasti, pasti, pasti tadi. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawapan. Nah, inilah dia punya jawapan hadis ini yang menjadi pada tajuk amal 31 tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khaira. Sesiapa yang kamu puji dia, puji ke atasnya itu dengan kebaikan, Nabi kata wajabat lahul jannah. Pasti dia akan masuk ke dalam syurga. Maknanya jenazah yang pertama tadi, para sahabat menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Nabi dengar para sahabat menyebutkan kebaikan dia, memuji dia. Nabi kata dengan pujian itu, kamu kamu memuji dia tadi tu, Nabi kata menunjukkan dia ini memang menjadi ahli syurga. Lepas tu Nabi terangkan pula. Nabi kata waman asnaitum alaihi syarra. Dan sesiapa yang kamu cela dia dengan kebaikan, dengan celaan, kamu puji dia dengan keburukan, Nabi kata wajabat lahun nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Maknanya kalau memang orang ramai menyebut macam mencela orang yang mati itu dengan keburukan, maka Nabi menyebutkan dia pasti akan masuk ke dalam neraka.
Nabi kata dia akan pergi neraka. Kenapa jadi macam tu? Kenapa orang ramai memuji, itu tanda dia masuk syurga, orang ramai mencela, dia itu adalah masuk neraka. Nabi bagikan jawapan di bawah tu. Maka Nabi SAW mengatakan, antum syuhada'ullahi fil ardi. Nabi kata, kamu adalah saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi ini. Nabi ulang sekali lagi. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Nabi ulang sekali lagi. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Hadis ni menjadi dalil kepada kalau kita mati, ada orang yang mati, manusia memuji-muji si mati itu dengan kebaikan, itu di antara tanda matinya itu laluannya adalah pergi kepada syurga. Begitulah sebaliknya. Okey. Namun ia bergantung kepada siapa yang dipuji. Maksudnya ia bergantung, maksudnya dia bergantung kepada siapa yang memuji dia. Maksud dia kalau dalam cerita ni yang pujinya sahabat, yang mencelanya adalah sahabat, maka sahabat sudah terkenal tentang keikhlasan mereka, kebaikan mereka. Maka mereka takkanlah boleh memuji-muji tanpa ada sebab. Dan mereka takkan mencela kalau tidak ada sebab. Maknanya, orang yang bakal dapat masuk syurga melalui puji orang ini, dia melihat kepada orang yang muji tu. Maksudnya orang tu puji memang dia ikhlas, memang dia kenal, memang orang puji tu memang puji memang betul, memang tak ada kepentingan apa pun orang tu memuji orang tu. Tapi kalau orang tu memuji disebabkan dibayar. Sebab tu kadang-kadang jenazah kan, orang kita selalu kalau di Malaysia ni kadang-kadang Allahuaklam kalau masih ada, sehingga tempat masih ada, kalau jenazah ni mati, kadang-kadang imam tu tanya, nak kata apa pada jenazah ni? Baik. Nak jangan kata apa? Baik. Tak pernah kita dengar orang kata jahat. Takkan nak kata jahat? Itu sebenarnya bukan sunnah pun. Tak ada pun dalam hadis yang menyuruh imam meminta orang ramai memberikan pujian. Sebab dalam cerita ni, Nabi tak minta. Nabi ada kat situ. Sahabat yang secara tak langsung memuji dia. Kenal jenazah tu. Bermakna, siapa yang mendapat pujian tadi, dia bergantung kepada siapa yang puji. Tentulah jenazah ini dipuji oleh para sahabat. Sahabat itu terkenal dengan keikhlasan. Maknanya mereka tak buat-buat. Mereka tak dibayar. Ikhlas. Yang kedua, dia bergantung kepada memang betul jenazah itu seperti yang dipuji. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu, mungkin dia itu yang orang tak nampak sebaliknya. Itu kita tak tahu. Jadi dia bergantung kepada yang memuji dia, yang memuji jenazah ini, dan dia bergantung kepada jenazah itu, dia seperti apa yang dipuji. Dekat situ ulasan yang disebut oleh para alim ulama. Disebut oleh para ulama ni ulasannya begitu. Okey. Kemudian mungkin nanti akan ada yang bertanya, boleh ke kita nak mencela jenazah tersebut yang dah mati? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kitab Riyadu As-Salihin, kita ada Salihin, ada hadis bab 268. Ni contoh salin ni untuk kita mencerahkan maksud dia. Boleh ke kita nak mencela, kita nak sebut boleh ke kita nak sebut keburukan orang yang dah mati tu? Okey, kalau orang Islam, kita tengok larangan ya. Kita buka bab, saya buka bab nombor 260. Kejap, saya tunjukkan bab dia. Okey, bab 267, tuan tulis. Dalam Riyadhus Salihin ada satu bab 267 bab tu dalam Riyadhus Salihin
Okey, bab 267 dalam Riyadhus Shalihin ada satu bab tajuk dia apa? Larangan memaki, mencela orang yang telah meninggal, maknanya haram kita mencela orang yang telah meninggal. Okey, mencela orang yang telah meninggal bighairi haqqin, tanpa ada sebab yang benar, wa maslahatin syar'iyyatin, dan tanpa ada maslahah yang syariat yang dibenarkan. Maknanya kalau kita tak ada keperluan apa-apa untuk ceritakan untuk mencela jenazah yang dah mati tadi tu, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau ada keperluan untuk menyebutkan keburukan jenazah tu, macam untuk mencela jenazah itu, maka ia dibenarkan. Dia dibenarkan. Untuk apa tahu? Dengan alasan dia, Al-Imam Nawawi kata, dia kata kenapa jenazah yang jahat ni, yang memang terang-terang jahat buat kejahatan ni, kenapa kita boleh nak cerita, kenapa kita boleh mencela jenazah tu? Okey, kata Al-Imam Nawawi, disebut pada bab 267. Riyadhus Shalihin ini bukan dari saya. Ini dalam Riyadhus Shalihin, buka bab 267. Al-Imam Nawawi dia kata kenapa dibenarkan kalau ada keperluan. Dia kata wahiyya tahdhiru min al-iqtida'i bihi fi bid'atihi wa fisqihi wa nahwi dhalika. Dia kata kenapa kita perlu cela jenazah itu, dia kata kalau ada keperluan, dia kata adalah bertujuan untuk mengingatkan, untuk menjauhi orang ramai yang hidup tu daripada mencontohi, mengikuti kebid'ahan dan kefasikan dan lain-lain. Contohnya, maksudnya kenapa boleh? Contohnya macam orang munafik kan. Kenapa sahabat cela dia? Supaya mengingatkan orang ramai bahawa apa? Kita tak boleh ikut si mati ni. Tak boleh ikut macam dia hidup ketika macam ni. Kerana dia ni orang yang fasik, orang yang gini. Jelas tak faham tak? Kalau macam orang kafir sekalipun, dia memang kalau dia mati memang Allah laknat, malaikat laknat, ada dalam ayat Quran. Tapi kita tidaklah menyebut dia secara terang-terang depan-depan tu. Tapi maknanya jawapan yang sahabat buat ni maknanya dibenarkan sebab ada keperluan dia. Tapi bukanlah makna kita boleh mencela secara sesuka hati. Tak boleh macam tu. Menjaga aib si mati itu juga adalah menjadi tidak boleh, tak boleh. Tapi kalau ada beberapa keperluan, sebab dia ni kan, contoh mungkin ada orang yang macam penyokong dia yang sebenarnya dia tu memang jahat, memang kenal dia jahat, tapi ada orang yang macam nak akan meneruskan legasi dia, maka kita dibenarkan untuk mencela jenazah tu. Itu dibenarkan. Tapi poin kita dekat sini sebenarnya, isi penting kita adalah salah satu cara untuk orang itu dapat laluannya ke syurga adalah melihat kepada pujian manusia kepada si mati itu. Okey, ini hadis yang pertama. Okey. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam buku ni adalah kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca dalam hadis tu, dia tulis sabda Nabi kan? Memang sabda Nabi. Okey, hadis yang kedua ni, kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Shalihin, tuan boleh baca pada hadis nombor 951. Sebenarnya hadis nombor 2 ni, asal usul datangnya hadis ni sebenarnya memang dia sabda Nabi. Tapi sabda Nabi, hadis Nabi kedua ni, sebenarnya dia adalah ucapan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebenarnya. Sebenarnya adalah ucapan daripada Umar. Ingat tak tadi hadis pertama tadi kan, waktu Umar duduk dengan Nabi kata wajabat kan? Lepas tu Nabi pun menerangkan dia. Jadi pada zaman Umar berlaku peristiwa yang sama. Masa Umar tu tentulah Nabi dah tak ada. Ni zaman sahabat. Maknanya pada zaman sahabat sudah ada generasi tabi'in. Ada tabi'in. Jadi ada seorang tabi'in namanya adalah Abi Al-Aswad. Abi
Al-Aswad. Mungkin nota ni saya tak update ke? Update. Tengok. Abi Al-Aswad, dia kata waktu dia sampai dekat Madinah, okey, dia duduk dekat dengan Umar. Yang ni cerita sebelum hadis ni, tapi saya nak ceritalah. Okey. Hadis ni Abi Al-Aswad, dia waktu tu dia sampai kat Madinah. Waktu dia pergi Madinah, dia duduk dekat dengan Umar. Maksudnya dia berada dengan Umar ketika tu. Maka ada satu jenazah lalu, maka jenazah itu dipuji oleh orang. Maka Umar kata apa? Umar kata wajabat. Lepas tu lalu lagi satu jenazah lain, dikatakan kepada jenazah itu wajabat. Umar kata wajabat, Umar kata pasti. Lepas tu Abu Al-Aswad ni, tabi'in ni, dia tengok pelik, kenapa Umar cakap macam tu? Okey, lepas tu dia pun tanyalah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, "Wama wajabat ya Amirul Mukminin?" Dia kata, "Apa yang kau maksudkan dengan perkataan wajabat, wajib tu wahai Amirul Mukminin?" Maka apa jawab Umar? Umar kata, "Qultu." Umar kata, "Aku cakap pada dua jenazah tadi pasti tu," dia kata, "sebab Nabi cakap macam tu." Dia kata, Nabi cakap macam tu. Maksudnya Umar ni, tengok ya, kita belajar, tengok sahabat Nabi. Dia tengok Nabi buat, dia tiru macam Nabi buat. Kita ni jadi masalah dia, yang Nabi buat kita tak mau buat. Yang Nabi tak buat kita nak buat. Yang ini yang kita kena betulkan. Tapi Umar ni, dia cakap macam tu sebab waktu dia hidup dengan zaman Nabi, kita baca hadis pertama tadi kan, Nabi buat, maka dia pun cakaplah wajabat. Jawab. Lepas tu Umar dia sambung lagi. Inilah hadis kita nak baca ni. Dia kata ayyumal muslimi syahidalahu arba'atun. Dan Umar ni sebenarnya Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, ayyumal muslim, dia kata sesiapa sahaja orang Islam yang mendapat persaksian yang baik, arba'atun, daripada 4 orang, adkhalahul jannah, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Okey. Qulna, lalu kami bertanya. Wa thalathatun, ketika para sahabat tu mereka bertanya, sebab Nabi kata 4. Siapa dapat 4 penyaksian, pujian daripada manusia yang ada tentang kebaikan dia, maka dia akan dapat syurga. Lepas tu mereka bertanya kepada Nabi, kalau salasatun, kalau 3 orang je, macam mana? Nabi SAW menjawab apa? Nabi kata wa thalathatun. Nabi kata begitu juga 3 orang. Lalu sahabat bertanya lagi, wasnani, kalau 2 orang pula? Nabi jawab apa? Wasnani, begitu juga dengan 2 orang. Lepas tu Umar, dia cakap, dia kata summa lam nas'alhu 'anil wahidi. Umar kata, kemudian kami tidak bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang 1 orang. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya Umar ni, dia cerita balik semula apa yang Nabi pernah lakukan, apa yang Nabi pernah katakan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu cerita ni kepada tabi'in, namanya Abi Al-Aswad. Kenapa para sahabat tak tanya tentang seorang yang puji? Para ulama hadis mereka mencari jawapan bahawa apa? Nak menunjukkan bahawa kan bab syurga kan? Kan bab saksi ni. Kan? Maka saksi, kalau kita tengok benda tu kan bab penyaksian. Kan? Ini saksi baik tak baik ni. Maka tak cukuplah hanya dengan, kita faham hadis ni, Umar tak tanyalah seorang. Dan saya tak jumpa lagi yang kata seorang pun termasuk. Wallahu ta'ala, mungkin saya tak jumpa, mungkin saya tak tahu, Wallahu ta'ala alam. Tapi hadis tu memang sahabat tak tanya. Seorang je kalau puji macam mana? Dapat tak syurga tu? Umar tidak menyebutkan. Tapi kalau baca ulas ulama hadis mengatakan sebab benda ni benda yang besar, bab saksi ni, maka ia perlu ramai. Sebab tu last kali mereka tanya, kalau 2 orang jadi saksi macam mana?
Jadi saksi itu maksudnya mereka memuji. Pujian manusia itu kerana manusia itu adalah saksi bagi Allah di muka bumi. Wallahu ta'ala alam. Saya memang tak tahu jawapan tentang yang seorang tu. Kalau ada, mungkin kita boleh kongsi maklumat untuk kita sama-sama dapat pelajari dia. Okey. Daripada cerita hadis kedua ni, kita dapat belajar tadi kan, tengok teladan, tengok para sahabat ni ikut Nabi buat. Nabi buat, dia buat. Okey, lepas tu kita juga belajar dekat sini bahawa yang menjadi saksi hadis ni, walaupun itu sahabat, itu Umar, bukan orang tanya, lah Ustaz, itu Umar yang bagi saksi. Kalau kami ni orang biasa, orang awam macam mana? Jawapannya kita pun sama. Kita pun boleh memberi persaksian kebaikan memuji orang yang dah mati tu. Boleh. Sebab pengajarannya adalah untuk kita semua. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dengan hadis yang berikutnya. Faham ya? Hadis yang kedua ni. Okey. Hadis yang kedua, hadis ketiga. Kita pergi ketiga, nanti kita buat kesimpulan sebelum kita pergi ke amal 32. Perlahan-lahan kita belajar. Baik, yang berikutnya. Yang berikut ni, hadis yang ketiga ni, hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ketiga ni saya tak jumpa dalam Riyadhus Shalihin. Dua hadis pertama, kedua tu ada dalam Riyadhus Shalihin pada bab yang saya sebutkan tadi. Hadis yang ketiga ni tak ada dalam Riyadhus Shalihin, tapi hadis ni ada dalam buku. Kita baca hadis ni. Hadis ni ceritanya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi cakap apa? Nabi kata ahlul jannah. Nabi kata ahli syurga, kata Nabi. Maksudnya orang yang jadi penghuni syurga. Nabi kata man, sesiapa, iaitu orang mala Allahu uzunaihi min thana'in nasi khaira, adalah orang yang Allah penuhi telinganya dengan pujian baik dari manusia yang ramai, wa huwa yasma'u, dan dia mendengar pujian itu. Okey. Lepas tu Nabi sambung lagi. Nabi kata wa ahlun nar, manakala ahli neraka pula, man mala'a udhunaihi min thana'in nas, adalah orang yang Allah penuhi telinganya dengan mendapat sana'in nasi syarra, dia dipenuhi dengan pujian celaanlah daripada orang ramai, keburukan, wa huwa yasma'u, dan dia mendengarnya. Maknanya hadis riwayat Ibnu Majah ni, Nabi nak bagi tahu ketika kita hidup lagi. Kalau tadi waktu yang dah mati, yakni ketika kita hidup, kalau kita selalu dengar orang menceritakan, orang memberi pujian kepada kita, itu tanda kita ini laluannya ke syurga. Tapi kalau kita dengar masih hidup, orang banyak memenuhi telinga ni, maknanya sering dengar banyak orang cerita pasal orang memberi celaan kepada kita, maka ia adalah ahli neraka. Okey, hadis riwayat Ibnu Majah. Macam saya sebut tadi itulah, ia bergantung kepada apa? Ahli syurga atau ahli neraka, dia bergantung kepada orang yang orang yang memuji itu dan orang yang mencela dia. Sebab kadang-kadang ada orang mungkin dibayar, mungkin kadang-kadang mungkin ada orang tu sakit hati dengan orang ni. Musuh politik dia pun mencela-cela kan. Itu tak terpakai. Tapi yang buat kerja memberi saksi ni, yang memuji mencela ni, sudah tentu adalah orang-orang yang memang bercakap benar. Mencela dengan benar, memuji dengan benar. So hadis ini, dia punya pengajaran dia adalah apa? Pengajaran dia, kita kalau dekat dunia ni, janganlah menyakiti orang lain. Kita kalau dekat dunia ni, jangan menyusahkan orang lain. Kita dekat dunia ni, kita kena berkomunikasi, bermuamalat, berinteraksi dengan manusia lain adalah dengan kebaikan. Tetapi, kita buat kebaikan pada orang lain bukan untuk mendapat puji-pujian. Dia beza, tuan-tuan puan ya. Orang memuji
itu adalah satu rezeki kepada kita. Dia satu berita gembira untuk kita. Kita bukan buat kebaikan untuk orang memuji. Kalau kita ingin membuat kebaikan dengan niat supaya orang puji kita, kita dah jatuh kepada hukum buat amal bukan kerana Allah. Dia panggil, dia dekat dengan perkataan sum'ah. Kita suka telinga kita mendengar orang puji. Yang itu dia jadi tak ikhlas. Tapi kalau kita buat betul kerana Allah, kita memang bukan buat kerana untuk manusia puji. Tapi kalau manusia memuji kita, itu adalah hak orang untuk memuji. Jelas tak? Kita bukan buat kerana orang puji. Ingat tu kena bezakan. Tapi kalau orang dah memuji kita, kita nak buat macam mana orang memuji kita? Kalau kita dengar dia, maka itu tandanya kita itu Allah nak bagi tahu kita berita gembira di dunia bahawa kita ini buat amal-amal ahli yang pergi ke amal penghuni syurga. Sebab Nabi kata ahlul syurga. Nabi kata ahli syurga. Kita kena bezakan ya, kena bezakan dua tu. Tapi kalau waktu kita hidup, kita dengar banyak orang, telinga kita dipenuhi dengan orang mencela kita, maka itu adalah satu peringatan kepada kita. Cepat-cepatlah kita berubah. Cepat-cepatlah kita bertindak untuk kita tidak mahu kita buat satu amal yang menyebabkan manusia mencela kita. Besar tuan-tuan. Kita ingat macam tak ada apa-apa. Tapi dia memberi kesan sebab manusia ini pujian Allah yang ada di muka bumi ini. Okay, hadir riwayat Ibnu Majah. Jelas ya tuan-tuan untuk amal nombor 31 ni. Baik, kita pergi kepada amal nombor 32. Okey, amal nombor 32 kita semua sedia maklum amal ni, iaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rezeki sesiapa yang masih ada kedua orang tua. Kalau tak ada orang tua, boleh juga masih lagi boleh dapat amalan nombor 32 ni. Masih lagi boleh dapat. Macam mana nak dapat? Kejap kita akan ulas sedikit daripadanya. Tapi kita ambil secara umum dulu, berbakti kepada kedua orang tua. Kan? Orang yang ada kesempatan, ibu dia ke, bapa dia ke, ataupun salah seorang daripadanya, cepat-cepat ambillah peluang untuk berbakti pada orang tua. Dalam buku ini, penulis kitab ni, beliau telah mengemukakan ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hadis yang berkaitan tentang tajuk ini, berbakti pada ibu, berbakti pada ibu bapa. Okey, dalam nota saya tak bawa semua hadis tersebut, tapi hadis yang utama kita boleh tengok hadis yang pertama muka surat nombor 81. Okey, muka surat nombor 81 di dalam buku. Siapa ada buku? Nak beli buku masih lagi ada kalau saya pernah. Okey, muka surat nombor 81, hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni Nabi SAW bersabda. Abu Hurairah dengar sendiri Nabi sebut hadis yang kita nak baca ni, hadis pertama ni, hadis riwayat Muslim ni, yang mana Nabi kata macam ni. Nabi SAW mengatakan gharima anfu. Gharima anfu. Nabi ulang balik semula. Summa gharima anfuhu. Nabi ulang balik semula. Summa gharima anfuhu. Anfuhu tu, anfun tu hidung. Anfun tu adalah hidung. Kenapa Nabi sebut gharima anfuhu? Seolah-olahnya kalau kita terjemah direct terjemahan gharima anfuhu ni, dalam tu kita terjemah tersangat hina kan. Tapi sebenarnya dia ada perkataan hidung tu. Dia ada kaitan dengan hidung. Kenapa dengan hidung? Kalau siapa ada buku, dia boleh rujuk muka surat nombor 82 pada perenggan kedua, akan jumpa penjelasan apa makna gharima anfuhu tu. Okey, gharima anfuhu, gharima. Cuba tak perkataan gharima, Nabi ulang. Gharima, Nabi jumpa gharima kan. Perkataan gharima tu, dia sebenarnya daripada perkataan al-ragham. Al-ragham ni sebenarnya dia adalah debu. Seolah-olah gharima anfuhu ni kalau kita terjemah dia secara terjemahan literal, dia akan bermakna apa? Debu tanah yang ada dekat hidung dia. Gharima anfuhu ni macam Nabi kata
Tanah yang ada dekat hidung dia. Tanah yang ada dekat hidung dia. Tanah yang ada dekat hidung dia. Apa makna dia? Daripada makna tanah yang ada kat hidung dia ni, maknanya apa? Membawa kepada makna tersangatlah hina dia, tersangatlah rugi dia. Dalam buku dia terjemah merugi sekali, merugi sekali, merugi sekali pun boleh juga. Membawa makna juga kepada sangatlah hina dia, tersangatlah hina dia, tersangatlah hina dia. Lepas tu ada orang bertanya kepada Nabi SAW, Man ya Rasulullah? Siapa dia yang engkau cakap dia itu hina ya Rasulullah? Rugi dia Rasulullah. Siapa dia? Maka Rasulullah SAW menjawab. Nabi kata, Man adraka walidayhi indal kibari. Rasulullah SAW menjawab, orang yang mempunyai kedua orang tuanya yang kedua orang tuanya sudah pun lanjut usia. Dia kata, maksudnya manusia yang masa hidup dia masih lagi ada mak dan bapa dia. Khususnya yang sudah lanjut usia. Okey. Ahaduhuma au kilaihima. Nabi kata sama ada salah seorang tu yang masih ada ataupun dua-dua dia masih ada. Faham tak maksud dia? Atau kilaihima ataupun kilahuma ataupun kilaihuma. Okey. Maksudnya Nabi kata tersangat rugilah. Sangat rugi ataupun sangat hinalah dia. Sangat hina dia kalau dia kalau orang itu mak ayah dia masih ada, tak kiralah sama ada ibu dia sahaja ke yang ada atau bapa dia saja yang ada atau dua-dua dia ada. Dia kata apa? Nabi kata summa lam yadkhulil jannah. Namun orang tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam syurga. Maksud dia, Nabi mengatakan orang itu tidak dapat masuk ke dalam syurga. Makna dia apa? Hadis riwayat Muslim. Maknanya Nabi nak bagi tahu bahawa ya Allah, rugi dia ni. Dia telah lepaskan peluang yang paling baik untuk masuk syurga, yang peluang yang paling baik itu ada pada mak dan bapa dia ataupun salah seorang daripada dia. Nabi kata rugi sangat. Dan dalam kita baca hadis ni kan, kita semua ni pun jadi macam, ya Allah, kan? Kalau mak dah tak ada, ayah dah tak ada, baru kita nak terkenang kan? Betul tak? Allahu Akbar. Tapi waktu ada tu kita lalai. Tapi kita boleh buat lagi, tak ada kesempatan. Ada lagi ada. Walaupun mak ayah tak ada lagi peluang. Nanti kita akan ceritakan apa amal-amal dia lah. Ada kesempatan kita akan ceritakan. Tapi kita ambil dulu hadis ni. Jadi hadis ni memberikan berita gembira kepada siapa-siapa ya. Kalau masih ada ibu bapa, kalau ada salah seorang daripada pun boleh dapat. Macam saya hanya tinggal ibu sahaja lagi. Satu dah tak ada dah. Rasa rugi sangat. Tapi ada kesempatan lagi untuk dapat masuk syurga kerana ibu dan ayah kita. Jadi kalau tengok ibu kita, tengok ayah kita, itulah laluan kita ke syurga sebenarnya. Mungkin amal kita yang lain tak banyak kita buat, tapi rupa-rupanya syurga tu ada di depan mata kita. Okey, ini hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Dalam buku ni, hadis yang kedua, muka surat nombor 82, siapa yang ada buku. Hadis ni datangnya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda dia kata, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, al-walid. Walid ni adalah bapa lah, orang tua. Sebab tu kadang-kadang kalau setengah bapa, dia nak panggil gelaran anak dia panggil apa? Panggil walid kan? Walid lah. Walid tu ayah. Walid. Kadang-kadang orang tukar panggil baba, orang kata panggil papa, tak apalah, tak kisahlah. Tapi kalau Arab, nak guna Arab, pada walid, ada kata al-walidu. Walidu adalah bapa lah. Maknanya di sini juga merujuk kepada kedua orang tua. Awsatu abwabil jannah adalah sebaik-baik pintu syurga. Rupa-rupanya tuan-tuan dan perempuan ya, dalam banyak-banyak amal yang kita akan belajar sampai 60 lebih ni, kan, laluan pintu syurga yang paling baik sekali kita nak pergi adalah orang tua kita rupa-rupanya.
Kalau sebelum ni kita belajar tentang amal-amal lain kan, rupa-rupanya orang tua ni adalah sebaik-baik pintu syurga, kata Nabi SAW. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata, fa'in syi'ta. Nabi kata, jika engkau nak, fa'adi' zalikal baba, engkau boleh sia-siakan pintu tu, awih, ataupun al-baba, awih fadhuhu, ataupun kau jaga pintu tu baik-baik. Hadis riwayat al-Imamu At-Tirmidzi. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya Nabi kata, bapa engkau, kedua orang tua engkau itu adalah sebaik-baik pintu syurga. Awsat tu, kalau terjemah betul, dia adalah pintu tengah. Tapi penggunaan pintu tengah awsat tu merujuk yang terbaik lah. Yang terbaik. Jadi Nabi kata, terserah pada engkau. Kalau kau nak jaga pintu tu, kau boleh jaga dia. Kalau kau nak hancurkan pintu tu, kau boleh hancurkan pintu tu. Maksudnya kalau kita nak hancurkan pintu tu, kita tak pergilah syurga sebab itulah pintu terbaik. Maknanya Nabi nak kata apa? Peluangnya anak itu nak ke syurga adalah pada ibu dan bapa dia. Inilah pintu. Kalau macam saya pintu saya dah tertutup dah satu. Tinggal mak je lagi. Tapi masih ada peluang untuk jaga pintu tu baik-baik. Sebab tu ada satu kisah. Saya selalu terlupa kisah ni nak nukilkan ketika bawa cerita ni. Ada satu saat saya tak silap saya seorang tabi'in. Wallahu a'lam. Ada kisah seorang salafus soleh. Dia menangis setelah kematian. Saya pun tak ingat. Mak ke bapak dia meninggal, maka orang tegur dia, Syekh, kenapa kau menangis? Dia kata. Orang ingat dia menangis sebab mak bapak dia meninggal. Sebab kita sedia maklum, kita semua kena bersedia. Semua orang pasti akan mati, betul tak? Siapa yang tak sedih? Semua sedih. Tapi dia meninggal tu bukan kerana sebab meninggal. Dia menangis tu bukan sebab meninggal. Sebab meninggal kita tak boleh hari. Sebab semua orang akan mati. Kullu man alaihi fan. Betul tak? Tapi dia sedih, dia menangis tu kerana apa? Kerana dia mengatakan bahawa peluang dia masuk syurga tu telah tertutup. Faham tak maksud dia? Dia menangis tu kerana Allahu Akbar. Dia menangis tu kerana pintu tu nak ke syurga tu dia telah tertutup. Jadi lepas ni, kalau tengok muka mak ayah, kalau kita dengar mak ayah kita ingat, itulah pintu syurga kita. Itulah pintu syurga kita. So jaga baik pintu itu. Baik, ini hadis yang kedua. Riwayat Al-Imam Tirmizi. Kalau kita pergi kepada hadis berikutnya, ini hadis yang berikutnya. Mula-mula saya ingat tak saya bagi nota yang terkini kan? Kerana saya masuk ke hadis ni. Okey, hadis ketiga kita tengok. Muka surat nombor 83. Muka surat nombor 83 datangnya daripada Muawiyah bin Jahimah. Maknanya anak kepada Jahimah. Yang Jahimah ni sebenarnya dia pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis ni Muawiyah bin Jahimah, maknanya anak Jahimah ni, dia yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata bapak dia itu Jahimah lah. Jahimah ni nama dia adalah Jahimah. Jahimah radhiyallahu anhu, dia pernah datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah datang jumpa Nabi. Lalu waktu dia datang jumpa Nabi ni, dia nak buat apa tahu? Dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Ya Rasulullah." Dia kata, "Aradtul ghazwa." Dia kata, aku datang jumpa engkau ni, dia kata aku nak pergi perang. Dia kata aku nak ikut kau pergi perang. Wajitu astashiruka. Dia kata aku nak pergi berperang dan aku datang ni aku nak minta recommendation. Maksud dia kata aku nak minta pertimbangan. Dia nak bincang dengan Nabi. Boleh tak dia nak pergi perang? Dia datang jumpa Nabi untuk dia pergi berperang. Sebab kita semua sedia maklum berperang itu merupakan puncak dalam agama. Kita pernah baca hadis Nabi. Nabi kata wazirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Nabi kata puncak bagi Islam ini adalah pada mengorban pada jihad. Maka sahabat ni beria dia nak pergi berjihad, tapi dia minta pertimbangan Nabi. Macam mana Nabi nak buat pertimbangan, nak benar ataupun tidak? Maka Nabi tanya kepadanya soalan. Nabi tanya, "Hallaka min ummin?" Nabi tanya, "Apakah engkau masih lagi mempunyai seorang ibu?" Dia tanya, "Adakah engkau mempunyai ibu?" Lalu lelaki itu jawab apa? "Na'am." Dia kata, "Ya, aku masih ada mak." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Falzamha." Nabi kata,
engkau tetaplah bersamanya. Maknanya Nabi tak beri dia pergi perang, tapi Nabi suruh dia berada bersama ibunya. Lepas tu Nabi sebut. Kenapa? Ni yang jawapan yang kita nak, tolong gariskan pada hadis tu. Nabi kata, fa innal jannata inda rijlaiha. Nabi kata ini kerana sesungguhnya syurga itu berada di bawah kedua kakinya. Gariskan pada hadis tu, pada nota tu. Cuma saya tertinggal huruf A. Sesungguhnya syurga tu. Saya tertinggal. Huruf A tu adalah syurga. Ini yang orang kata syurga tu terletak di bawah tapak kaki ibu. Kaki ibu boleh ambil hadis ni. Maknanya apa? Maknanya Nabi tak bagi sahabat tu pergi perang, berjihad, tapi Nabi suruh dia jaga mak dia. Kerana emak dia itu adalah pintu dia pergi ke syurga, tapi menggunakan perbahasan apa? Syurga itu di bawah kedua tapak kakinya. Tetapi masih ingat lagi tak? Amalan nombor 17. Masih ingat lagi amalan nombor 17? Yang kita belajar dulu, nanti tengok balik nota dia. Yang kita belajar amalan nombor 17, berjihad. Jihad tu peluang nak pergi syurga. Ingat lagi tak yang kita pernah tahu pasal jihad tu? Tetapi sahabat ini, dia tak perlu masuk syurga dengan melalui jalan jihad. Tetapi Nabi suruh dia masuk syurga melalui jalan dia berbakti kepada ibunya. Dan kalau dia ada hadis lain tau. Hadis lain, dia tidak ada kaitan tentang syurga, tapi dia ada kaitan tentang berbakti pada orang tua ni. Ada satu sahabat, dia nak pergi perang. Lepas tu dia cakap kat Nabi, Nabi, aku nak ikut kau pergi perang. Tapi aku nak pergi perang ni, mak dan bapa aku telah menangis. Mak dan bapa aku ni telah menangis sebab aku nak pergi perang. Aku tinggalkan dia orang, aku nak ikut pergi perang menyebabkan mereka menangis. Tahu tak Nabi? Tahu tak apa jawapan Nabi SAW? Nabi SAW, Nabi kata, kau balik. Nabi cakap apa? Kau pergi balik, engkau pergi pujuk dia orang, engkau pergi gembirakan dia orang, sebagaimana engkau telah menangiskan dia orang. Tak faham tak? Maknanya hadis tu memberikan satu jawapan kepada kita bahawa tahap, maknanya tahap maksimum, maksudnya tahap bila kita wajib berbakti kepada kedua orang tua adalah tahap dia sampaikan kepada solat, sampaikan dalam bab perkara sunat. Maksud dia macam ni. Kalau dalam perkara wajib, wajib dengan Allah tu kita kena buat dulu. Contoh kalau kita solat kan, kalau kita solat, wajib, kalau mak kita panggil, kita boleh untuk tidak berhenti solat sebab dia wajib. Tapi kalau bab solat sunat, dahulukan ibu dan ayah yang panggil daripada Allah. Ini ada dalam hadis. Kalau tuan-tuan, kalau kita belajar pasal berbakti pada orang tua ni, macam kisah Jurej. Kalau siapa pernah baca kisah Jurej, yang kisah di tengah semayang sunat dekat pondok dia, tiba-tiba mak dia panggil, Jurej, mak ni nak, mak ni, dia panggil. Tapi dia tak menyahut, dalam hati dia berbolak-balik. Mak aku ke solat. Akhirnya dia teruskan solat. Akhirnya mak dia kecil hati dengan dia, akhirnya berlakulah fitnah kepada dia, dia telah dituduh, telah melakukan perbuatan sumbang kepada seorang perempuan. Itu adalah berkat, itu adalah disebabkan kemarahan mak dia tadi tu, maka dia tertipu fitnah. Tapi akhirnya dia dibersihkanlah. Dia tak buat cerita tu. Tapi nama dia telah tercemar, maruah dia telah tercemar kerana dosa dia dengan mak dia tadi yang mak dia panggil. Jadi, tetapi para ulama hadis, belik hadis tu, rupanya memang dia tengah buat solat sunat. Macam lelaki tadi dia pergi berjihad tau. Ketika tu tak semua orang wajib fardu ain pergi jihad, fardu kifayah. Tapi kerana nak pergi jihad, Nabi kata tak. Kau pergi gembirakan, pujuk balik mak engkau. Menunjukkan apa? Besarnya orang tua ni, kalau kita buat satu amal fardhu kifayah, amal yang bukan wajib, kena dahulukan dulu kedua orang tua. Ini kalau setakat sekadar nak meeting, nak apa, Allah, kalau boleh jangan. Kalau belajar betul-betul, memang berat kedua orang tua ni perlu dipenuhi. Tapi di sini kita belajar tentang makna ayah kita adalah haluan kita ke syurga. Pandang muka mereka, tengok mereka, kan, syurga kita.
syurga kita. Jadi kalau mak kita panggil, ya mak, kita tahu dah. Oh, pintu syurga tu panggil aku, pintu syurga aku panggil aku. Jadi itulah penguat kita untuk kita buat kebaikan. Mak kita telefon, kau kat mana ni Angah? Kan? Wah, kita kata, kita tengah meeting ni, kawan kita tanya, siapa telefon tu? Pintu syurga saya ni, yang telefon saya ni. So saya kena dahulukan pintu syurga. Kan? Macam itulah untuk kita berbakti pada orang tua kita. Baik, kita pergi kepada satu lagi hadis. Muka surat nombor 84. Dia ada kaitan dengan tentang pintu syurga ni daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi, ridha Allah, ridha Rabb, ridha Allah fi ridha'il walid, terletak pada redha seorang ayah. Wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan seorang ayah." Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Hadis ni secara umumnya sebut begitu. Maknanya kalau ayah yang marah kerana kita buat kebaikan, ayah yang marah kerana kita buat kerja kerana Allah, yang tu tak termasuk marah dia itulah. Contohnya ada mak ayah sekarang yang agak moden, dia marah anak dia solat, ada. Dia marah anak dia tutup aurat, ada. Kalau yang marah macam tu, dia terkeluar daripada hadis ni. Dia tak termasuk dalam hadis ni. Sebab tidak semua ayah yang marah, dia marah tu betul pada agama. Tak. Tapi kalau dia marah tu kerana memang dia patut marah, hak dia tak diberikan, maka dia termasuk dalam hadis ni. Tapi kalau ayah tu redha, ayah tu suka, kan, Allah pun suka kepada hamba tu. Tapi kalau ayah tu marah, ayah tu tak redha, Allah pun tak redha kepada anak tu. Di mana tajuk tentang syurga? Kalau Allah dah redha, maknanya syurga lah. Laluan ke syurga lah tu. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar pasal syurga, ada hadis-hadis yang sahih. Apabila semua orang masuk syurga, Allah Ta'ala muncul, Allah Ta'ala datang kepada ahli syurga, bagaimana bentuknya, wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala bertanya kepada ahli syurga, macam mana nikmat-nikmat syurga yang kamu dapat? Ahli syurga kata, ya Allah, apa lagi kami nak syurga ni? Ya Allah, nikmat dia tak terhitung. Lepas tu Allah kata, ada lagi nikmat yang nak diberikan. Nikmat apa? Nikmat dapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati ya dengan orang tua kita. Tambah-tambah lagi orang tua yang makin-makin tua ni, makin mudah terasa, makin mudah kecil hati. Yalah, sebab makin tua kan, makin perlukan banyak perhatian. Jadi sebagai anak, lagi tua ibu bapa kita kena lagi sabar. Okey, kena banyak sabar nak layan orang-orang yang sudah berusia. Tapi kesabaran kita itu akan dibayar oleh Allah dengan tidak ada nilai, iaitu redha Allah dan syurga Allah. Baik, kita pergi kepada hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini adalah hadis yang kelima. Saya tak bawa hadis yang keenam, tapi saya bawa hadis yang kelima sampai nombor 5 je. Tapi hadis 6 ni perlu juga masuk, tapi saya tak sempat nak masuk hadis ke-6, tapi hadis kelima ni kita akan dapat jawapan lagi tentang ibu bapa tu laluan ke syurga tu. Kisahnya daripada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dalam hadis ni, Nabi kata, dakhaltul jannah, aku telah masuk syurga. Siapa ada buku, dia kena tengok muka surat nombor 85. Hadis lain kata Nabi masuk syurga tu sebenarnya waktu Nabi tertidur. Maksudnya waktu Nabi bermimpi lah. Nabi tertidur, maknanya Nabi bermimpi. Nabi mimpi pergi mana? Nabi bermimpi masuk ke dalam syurga. Waktu Nabi masuk syurga dalam tidur Nabi, dalam mimpi Nabi tu, fasami'tu fiha qira'atan. Nabi mendengar dalam syurga itu ada ayat-ayat Quran yang sedang dibacakan. Nabi dengar ada orang baca Quran. Lepas tu, Nabi bertanya kepada malaikat yang ke syurga tu. Nabi tanya, man hadha? Nabi tanya, siapakah ni? Maksud Nabi tanya, siapa suara yang baca Al-Quran tu, siapa dia? Maka para malaikat mengatakan bahawa, dia kata, hadha, para malaikat mengatakan, Harithah ibnu Nu'man. Nabi kata, para malaikat kata, itulah Harithah bin Nu'man.
Harisah bin Nu'man sahabat Nabi. Rupa-rupanya yang baca ayat Quran tadi dalam syurga tu adalah suara Harisah bin Nu'man. Apabila Nabi dengar, Nabi tahu, oh Harisah bin Nu'man ke? Maka Nabi pun menjawab. Nabi katakan. Nabi kata, kadzalikum. Nabi kata, kadzalikumul birru, kadzalikumul birru. Oh, Nabi kata, macam itulah hasil orang yang berbakti, macam itulah hasil orang yang berbakti. Tapi pada hadis nombor 5 ni dia tak sebut berbakti sebab apa. Kalau baca hadis yang ke-6 pada muka surat nombor 85 sampai ada buku, kita akan jumpa Nabi sebut. Nabi kata, wa kana abarran nasi bi ummihi. Nabi kata dialah adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Rupa-rupanya Nabi tahu, oh suara Nu'man bin Harisah rupa-rupanya. Maka Nabi kenal, Nabi tahu Luqman ni siapa. Maka Nabi cerita, Nabi kata, oh itulah hasil orang yang berbakti, orang yang berbakti. Dalam hadis lain, hadis kita baca ni riwayat Al-Hakim. Kalau baca pada hadis riwayat Ahmad, tak ada anotan daripada dalam buku, Nabi kata itulah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Baik, nampak ya hadis ini. Maka selesailah amal nombor 32. Jadi siapa yang ada kesempatan bakti pada orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Baik, jemaah perempuan, habis pada amal nombor 32. Kalau kita yang sudah tiada ibu dan bapa kan, kita masih lagi boleh berbakti kepada mereka. Cara berbakti kepada mereka yang pertama sekali, kita kena bantu ibu bapa kita melunaskan mana-mana hutang dia yang ada. Tunaskan hutang-hutang mana-mana yang dia ada. Sama ada hutang dia dengan Allah ataupun hutang dia dengan manusia. Yang kedua, kita doakan kedua ibu bapa kita mendapat pengampunan dosa oleh Allah. Ini kita akan belajar amal lepas ni 33. Jadi kita akan belajar amal nombor 33. Doakan orang tua kita dengan keampunan, dengan rahmat. Itu tanda kita boleh buat bakti kepada orang tua kita. Kan? Sebab doa kita pada orang tua kita tadi tu boleh menyebabkan bapa kita masuk syurga. Jadi kita akan belajar nombor 33. Jadi kita telah buat kebaikan pada ayah kita dengan memasukkan ayah kita ke dalam syurga, ibu kita ke dalam syurga dengan kita doa untuk orang tua kita. Lepas tu pula kita buatkan pahala untuk ibu dan bapa kita, buatkan pahala untuk dia. Pahala macam mana? Kita boleh buatkan wakaf untuk kedua orang tua kita. Kita boleh buat, kita sedekahkan atas nama kedua orang tua kita. Boleh. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang bab sedekah, tentang bab wakaf untuk orang tua kita. Kan tak tambah lagi nak masuk bulan Ramadan ni, kita infakkanlah. Kita ada 100 contoh kan. Kita infakkan kepada rumah anak-anak yatim ke, rumah kepada ibu tunggal ke, kepada orang fakir miskin. Kita niatkan kepada penerima sedekah tu, kata ini RM100 ini saya niatkan untuk roh bapa saya sekian. Ataupun kalau tuan-tuan nak buat, ada orang infak Al-Quran kan, contoh nak hantar ke Afrika. Tuan-tuan sekarang banyak tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok YouTube, banyak kan, kalau tuan belajar di negeri-negeri African tu, Quran pun tak ada bertulis. Tuan boleh buat, cari mana-mana NGO yang dekatkan Quran, niat. Ini wakaf Quran ni untuk si bapa. Dan untuk kita pun buat jugalah. Untuk kita, buatlah amal-amal tu. Moga-moga kita dapat peluang berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebab selama ni mungkin kita tidak ada ilmu. Betul tak? Kita tak tahu kedua orang tua kita. Mungkin kita selama ni kita duk pandang susah, mak ayah kita ada susah. Kan? Tapi kita ada kesempatan lagi. Buat lagi berbakti untuk kedua orang tua kita. Kemudian kalau ada mana-mana wasiat orang tua kita, kita boleh selesaikan. Dan ada lagi, tak boleh lagi, ada lagi. Kalau kita belajar dari Solihin, kalau kita belajar dalam kitab dari Solihin, cara dia kan sambung balik hubungan dengan mana-mana kaum kerabat mak dan bapa kita. Sayang, orang zaman sekarang ni, dia dah macam tinggalkan kampung halaman ibu dan bapa dia. Kalau tanya orang,
kenapa tak balik kampung? Dah tak ada siapa dah kat rumah mak ayah kita. Sebenarnya kita kerugian dekat mana tau? Sebenarnya kita balik juga kampung. Sebab dekat kampung tu ada kawan baik ayah masih hidup, kawan mak kita masih hidup. Jiran-jiran tu kan kawan mak tu. Sambung balik hubungan tu. Berbakti balik macam mana mak ayah kita. Memang ada hadis Nabi. Hadis kisah Umar. Anak Saidina Umar namanya Abdullah bin Umar. Dia ni pernah dia pernah lalu naik satu kedai ke khimar. Masa tu panas. Lepas tu dia tutup kepala dia. Waktu dia lalu naik tunggangan dia tu ada seorang lelaki. Dia jemput lelaki tu. Meh. Naik dengan saya. Lepas tu dia berikan dia punya tempat penutup kepala dia kepada lelaki tu. Lepas habis cerita tu orang tanya kat dia. Kenapa kau beria sangat nak baik dengan orang tu? Abdullah bin Umar kata apa? Dia kata orang ni bapa dia kawan baik dengan bapa aku, dia cakap. Aku buat macam ni sebab Nabi kata sebaik-baik orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah dia menyambung hubungan dengan kaum kerabat ibu dan bapaknya. Sebab tu salah kita kalau kita tak balik kampung, tak ziarah. Kalau kita ada, macam mak kita dah tak ada, ayah kita dah tak ada, tapi ada tak lagi adik-beradik ayah? Ada lagi tak adik-beradik mak? Kat situ yang kita tak ada ilmu, kita tinggalkan terus. Tak ada siapa dah lah. Tapi ada lagi adik-beradik ayah, ada lagi adik-beradik mak kita. Kita kalau buat bakti pada mak, sambung balik hubungan dengan makcik kita, pakcik sebelah ayah mak, sebenarnya kita seperti berbakti kepada kedua orang tua kita. Kenapa hikmah dia? Kerana hikmahnya nanti orang boleh ingat pasal bapak kita, orang boleh doakan bapak kita. Iya. Kalau kita baca dalam Riyadhus Shalihin, hadis pasal menyambung silaturahim ni, Nabi Muhammad SAW sendiri, dia kalau dia masak sesuatu, kan, dia akan kirim masakan tu kepada kawan-kawannya Khadijah. Sampai kan Aisyah kata apa? Aku cemburu sangat dekat Khadijah ni, dia kata. Kan walaupun dia dah tak ada, Nabi teringat kepada dia. Dengan Nabi buat apa? Kalau masak sikit nak hantar pada kawan Khadijah. Sebab apa tuan-puan? Tengok belajar dari Nabi. Itu juga di antara amal yang boleh kita buat. Jadi kalau kita sambung balik, kan nanti kawan-kawan ayah, kita tahu kawan ayah siapa, kita pergi ziarah dia. Nanti kita akan masuk buat ziarah juga tau. Jadi orang tu akan ingat, oh ayah kau dulu kawan baik dengan pakcik. Ayah kau dulu ya Allah banyak buat kebaikan. Jadi secara tak langsung, apabila kita jumpa orang yang baik dengan ayah kita, orang yang kenal dengan roh bapa dengan mak kita, nanti orang tu akan ingat balik mak dan ayah kita. Secara tak langsung mungkin dia akan doakan mak ayah kita. Kita tak tahu kan. Mungkin dekat situ dia ada berhutang dengan mak ayah kita, kita tak tahu kan. Mungkin juga. Kita tak tahu. Jadi buatlah amal-amal seperti itu. Sebab tu dengan ilmu kita boleh masuk ke dalam syurga melalui jalan-jalan seperti ini. Baik, kita pergi kepada amal nombor 33. Amal nombor 33 adalah amal anak yang doakan kedua orang tua dia. Jadi kita jangan tinggalkan amal nombor 33 ni, sebab amal nombor 33 ni adalah amal sebagai tanda kita berbakti juga kepada orang tua dan boleh membantu orang tua kita. Okey, amal dia ada satu hadis saja yang dinukilkan pada amal nombor 33 ni dalam buku ini, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang itu benar-benar akan diangkat darjatnya di dalam syurga. Maknanya ada orang darjat dia tu daripada bawah naik diangkat sampailah angkat darjat dalam syurga. Fayaqulu, lelaki ni darjat dia naik tinggi. Akhirnya dia bertanya, "Anna hadza?" Dia tanya, macam mana aku boleh darjat aku dinaikkan? Lepas tu dikatakan kepada dia, fayuqalu, dikatakan kepada dia, bi istighfari waladika laka. Dia kata,
darjat engkau itu dinaikkan adalah kerana anak engkau minta ampun untuk engkau. Maknanya anak dia kepada lelaki ni selalu mendoakan dia supaya bapa dia ni diampunkan dosa, diampunkan dosa, diampunkan dosa. Jadi doa anak dia tadi mustajab, Allah terima doa anaknya, maka dosa bapaknya sudah pastilah Allah akan ampunkan. Apabila dosa diampunkan, darjat akan naik. Kita kena faham macam tu. Kita ni darjat kita jatuh apabila kita buat dosa. Lagi berdosa, lagi jatuh darjat kita. Okey. Syurga ni, kalau kita belajar, syurga makin nikmat, makin tinggi. Darjat lagi tinggi, lagi nikmat. Kalau neraka, makin bawah, makin teruk. Jadi kalau kita berdosa, kita faham dosa merendahkan darjat, lepas tu azab lah. Jadi anak ni, kerja dia doa je bapak dia, ya Allah, Allahumma fillahu, Allahumma fillaha, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamha. Anak dia doa, ya Allah, ampunkanlah dosa bapaku, rahmatilah bapaku. Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku, rahmatilah ibuku. Anak dia kerja dia doa je, maka doa dia mustajab, dosa bapa dan ibunya diampunkan oleh Allah. Lepas tu kalau dosanya dah diampunkan dah, anak dia doa lagi minta ampun. Maka kalau dosanya dia diampunkan, maka darjatnya naiklah pula. Darjat naik pula. Naik. Sampaikan dalam hadis ni, bapa tu bertanya, macam mana aku dapat tingkat macam ni? Maka kata para malaikat kepada dia, itulah doa pengampunan dari anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, kita semua kalau kita baca pada hadis ni, kalau kita baca pada hadis ni, kenapa bapa tu boleh dapat? Kan besarnya nikmat dia. Kerana pertama kena ingat, layak tak bapa tu dapat darjat macam tu? Layaklah. Sebab apa? Sebab anak yang doa. Kenapa dengan anak tu? Kerana anak tu boleh doakan dia, anak tu pandai berdoa, anak tu boleh jadi orang yang ingat bapa dia berdoa, hasil didikan siapa? Hasil usaha siapa? Tentulah usaha bapa ni juga, betul tak? Sebab tu kita semua tuan-tuan, kita tak nak anak kita harta apa-apa, betul tak? Bagi kita, harta tu tak apalah. Tapi yang paling penting, kita nak anak-anak kita tu doakan kita. Biarlah anak kita tak sekaya mana, tak setinggi mana pelajaran sekalipun, tapi jangan sampai anak tu tak tahu nak baca doa apa dekat kita. Janganlah sampai anak tu tak tahu nak mendoakan mak bapak dia macam mana. Cuba tanya. Tanya dekat anak-anak kita. Tanya dekat cucu-cucu kita, tanya. Kau doa tak ayah tadi lepas sembahyang? Kau doa tak ayah tadi waktu kau ni, masa kau buka puasa? Kau doa tak ayah dia? Tanya. Saya tak reti doa. Jangan tahu, sangat rugi kalau anak-anak kita tak tahu untuk doakan kedua orang tua dia. Benda yang sangat bernilai kalau anak-anak boleh mendoakan kita. Kerana amal nombor 33 ni merupakan jalan untuk kita semua. Mana tahu anak-anak kita jadi orang yang soleh, orang yang ingatkan orang tua dia kan. Moga-moga lagi ramai anak, lagi banyak doa dia. Moga-moga. Itu amal nombor 33. Kita pergi kepada amal nombor 34. Amal nombor 34 adalah amal menziarahi orang yang sakit. Menziarahi orang yang sakit. Kalau ada orang sakit, dia sakit hati, dia jatuh sakit pun boleh juga kita pergi menziarahi mereka. Rupa-rupanya, kalau kita tahu ada orang sakit, pergi ziarah. Laluan ke syurga, tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu NGO, siapa yang gerak dengan NGO, boleh buat satu program pergi ziarah orang sakit. Sangat bagus. Ziarah orang sakit. Kena buat program menziarahi orang-orang yang sakit. Sekarang ni mungkin tak sebebas lah sebab MCO kan. Tapi kalau dah bebas kan, buat program jemaah ke, program masjid ke, program persatuan ke NGO, kita pergi menziarahi orang-orang yang sakit. Bawa buah tangan. Dia ada banyak kelebihan tau. Okay, kita tengok amal nombor 34 ni. Apa hadis-hadis dia?
Okey, dalam amal nombor 34 ni, dia ada banyak hadis yang dibawa oleh penulis ini. Lebih kurang ada 5 hadis. Cuma dalam nota ni saya tak bawa semua hadis lah. Okey, muka surat 86 sampai muka surat nombor 88 kita boleh jumpa hadis ni. Okay, kita baca hadis dia. Okey, hadis yang pertama, sabda Nabi SAW daripada Sauban hadis ni. Nabi SAW bersabda, A'idul maridi, orang yang menzarahi orang yang sakit. Fil makhrafatil jannah, dia akan berada di kebun buah-buahan. Berada di dalam syurga, tapi dia berada dekat kebun buah-buahan yang ada dalam syurga tu. Maksudnya masuk syurga, dia berada dalam kebun tu. Maksudnya kalau kita pergi ziarah orang sakit, ingat ya, ziarah orang sakit ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah, dia pergi ziarah orang yang sakit, dia tak kira yang sakit tu ada hubungan darah daging ke ataupun tiada hubungan darah daging. Boleh dapat kelebihan ni. Kalau dia pergi ziarah orang sakit, dia seolah-olah dia berada di dalam kebun buah-buahan yang ada di dalam syurga. Besar ziarah orang sakit ni. Okey. Kalau tuan-tuan baca pada hadis yang kedua, hadis yang ketiga dalam buku, sama je macam hadis yang pertama. Dia hurailah. Dia hurai selama mana dia berada tempat orang sakit, itulah kebun-kebun buahan syurga. Sama je hadis dia. 1, 2 dan 3. Tapi dalam nota ni saya buat hadis pertama saja. Yelah tuan-tuan puan. Lepas ni buat program, kita Persatuan Wanita, kita sekian, apa kata kita buat program menziarahi orang-orang yang sakit. Program dia apa? Lawatan ke kebun buah-buahan syurga. Kautan lawatan ke kebun buah-buahan. Cuba buat tajuk tu. Kebun buah. Rupa-rupanya orang-orang yang sakit merupakan ladang kebun-kebun buah-buahan. Dia umpama dia berada di kebun buah-buahan syurga. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab apa? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau kita mungkin akan habiskan pada bab ni, okey, kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Salihin, tuan-tuan boleh buka pada bab ziarah orang sakit. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan catat ya kenapa. Kenapa dapat kelebihan banyak menziarah orang sakit ni sampai masuk syurga, sampai dikatakan kebun buah-buahan syurga? Okey. Kita tertulis, nombor 1, menziarah orang sakit ni dia memang satu hak, satu kewajiban. Tidaklah menjadi kewajipan fardu ain, tetapi dia menjadi hak seseorang Islam kepada seorang Islam yang lain. Tuan-tuan masih ingat tak hadis yang kata hak seorang Islam kepada seorang Islam yang lain? Macam kita pernah dengar hadis yang riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim tu, yang Nabi kata hak seorang Islam kepada seorang Islam yang lain ada 5, kata Nabi. Nombor 1, raddus salam, menjawab salam. Itu nombor 1. Nombor 2, wa'iyadatul marid, menziarahi orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janais, mengiringi mengiringi jenazah itu ke tanah perkuburan. Yang berikutnya, wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Kalau dia jemput kita datang undangan, maka itu di antara hak yang kita perlu tunaikan untuk yang mengundang. Yang berikutnya kelima, wa tashmitul autisi, iaitu kita mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau kita belajar kelebihan lain, kita ingat ya, menziarah orang sakit ni banyak kelebihan lain. Pertama, boleh mengeratkan ukhuwah silaturahim. 1. Banyak. Lepas tu kalau kita menziarah orang sakit ni kadang banyak tau. Kadang-kadang orang sakit ni mungkin dia tak tahu nak solat, kita boleh ajar dia solat, kita boleh ingat dia tentang kewajipan-kewajipan dia, orang sakit.
Lepas tu kalau kita melihat orang sakit ni, kita boleh bagi nasihat. Kemudian kemungkinan orang yang sakit ni dia tak tahu dia tak mampu nak berwuduk. Cuba tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi ziarah orang sakit ke hospital kan. Ramai tak orang yang solat? Ataupun ramai orang yang tak solat? Bagi orang Islam. Cuba tengok. Sepatutnya kita sakit itulah kita kena solat kan. Sebab ramai orang dia tak ada ilmu, dia tak tahu. Rupanya solat duduk boleh ke? Solat mengiring macam ni ke? Nak ambil wuduk macam mana? Wayar semua kat kiri dan kanan. Sebab itu kelebihan menziarah orang sakit ni. Kenapa? Kerana kita boleh bagi nasihat, kita boleh ajar dia buat ibadat, ingatkan dia, bukan kita boleh ingatkan dia, maaf ya Hajar, saya nak tanya, tapi pandai-pandailah kita tanya kan, solat dah masuk ni, ajar boleh solat ke ni? Mungkin kita boleh ingatkan dia. Mungkin dia kata, oh, saya kena solat ke sakit? Bukan saya boleh cuti ke? Contoh kan. Kita kena ingatkan dia. Banyak faedah dia. Lepas tu pula, kita boleh menenangkan hati dia. Sebab apa? Kadang-kadang, orang sakit ni, kadang-kadang kita boleh bagi dia cepat sihat dengan orang bagi pujukan, orang datang ramai datang kan. Benda itu sebenarnya memberikan banyak kebaikan. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis lain kalau kita baca pada hadis yang lain, ada hadis kudusi yang sampaikan Allah Ta'ala cakap macam ni. Allah tertulis hadis ni, ataupun begini, kalau tuan ada kitab Riyadhus Shalihin, tuan tulis bab nombor 144. Bab 144 tentang tajuk dia menzarahi orang sakit. Kalau tuan-tuan, menzarahi orang sakit ni, macam kita sebut tadi kan, dia merupakan salah satu kewajipan dan banyaklah faedah-faedah lain yang boleh kita ambil. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu hadis-hadis yang lain, tuan-tuan boleh baca pada bab nombor 144 dalam Riyadhus Shalihin. Baik, kita pergi pada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya, hadis ini dalam buku, hadis ini pada hadis yang keempat. Tapi saya tak masuklah hadis nombor 2 dan 3. Saya terus pergi hadis keempat. Kalau kita baca hadis ini, Nabi SAW bersabda, tidaklah ada mana-mana seorang Islam yang pergi ziarah saudaranya sedang sakit di waktu pagi, melainkan 70,000 malaikat akan bersolawat kepadanya sampai waktu petang. Dan kalau dia pergi ziarah orang yang sakit tu pada waktu petang, 70,000 malaikat akan bersolawat kepadanya sampai waktu pagi. Dan orang yang ziarah orang sakit tadi, dia akan mendapat kharifun fil jannah, dia akan mendapatkan syurga, dia akan mendapat kebun di dalam syurga. Besarnya fadilat ziarah orang sakit. Tuan-tuan, ziarah orang sakit ni tak perlu berlama-lama. Kita tengok kepada yang kita ziarah tu. Kalau dia suka kita duduk lama, kita dulu dia duduk lama. Kalau kita tak suka duduk lama kan, sebab mungkin ramai orang nak ziarah, sekejap pun tak apa. Dia tak perlu lama dapat kelebihan ni. Bayangkan kalau kita ziarah waktu pagi, 10 minit je pun. Tak 5 minit pun. Sekalipun kan. Tujuh Allah akan hantar 75 malaikat mendoakan kita. Kalau malaikat bersalawat, maknanya apa? Malaikat mendoakan kita dan malaikat memohon keampunan kepada kita. 75 malaikat akan kata, Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, doalah kita dengan kebaikan, rahmatilah dia ni. 70,000 malaikat sampai pada waktu petang. Kalau kita ziarah lagi pada waktu petang, malaikat doakan kita 70,000 sampailah pada waktu pagi. Kelebihan ziarah orang sakit. Sebab tu saya kadang-kadang kalau mengajar kat masjid-masjid surau, selalu kita ingatkan pada jemaah, pada imam, pada semua. Kita kan ada grup WhatsApp kan. Kalau kita tahu ada orang sakit, kita buat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kami nak maklumkan ada satu jemaah kita ini, dia sakit. Dia tak dapat datang salat berjamaah. Tapi kita minta izin dulu kepada yang sakit tu bagi tahu. Kan kita nak izinkan. Jadi kita semua ambillah peluang, pergi ziarah orang sakit, dapat pahala. Moga-moga amal nombor 30, amal nombor 34 ni lah laluan kita ke syurga. Dan hadis yang berikutnya last sekali dalam buku ni, hadis kelima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menzarahi orang sakit atau dia mengunjungi saudaranya kerana Allah. Tolong ingat, kerana Allah. Maka malaikat akan menyeru kepada dia. Malaikat kata apa? Antibta
Dia kata bagus hidup engkau macam ni. Wa taba mamsyaka, engkau melangkah pergi dan balik itu baik, engkau pergi ke akhirat. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, serta engkau telah menyiapkan sebuah rumah di dalam syurga. Hadis nombor 34. Ni dalam orang sakit. Malaikat puji kita. Malaikat kata hidup engkau macam ni, buat kebaikan, rahmat engkau kepada orang lain, berkasih sayang engkau. Bagus hidup engkau macam ni. Hidup engkau macam ni adalah langkah-langkah engkau nak pergi kepada akhirat. Dan engkau telah menyiapkan sebuah rumah di dalam syurga. Baik tuan-tuan, itu amal nombor 34. Kalau baca amal nombor 35, ni kita sambunglah pada minggu depan. Tak dapat saya nak bentangkan pada pagi ni. Tapi amal nombor 35 ni, ziarah sesama Muslim kerana Allah. Kalau tadi tu dia sangat berkaitan dengan sakit. Kalau ni, kalau orang tak sakit pun kita ziarah. Jadi ambillah nikmat. Kalau dapat nikmat dibenarkan untuk merentas negeri ataupun dalam daerah dah bagi, tapi tengok pada keperluan lah. Macam sekarang ni mungkin kita nak mencegah daripada jangkitan COVID-19 tu, kita kurang-kuranglah untuk datang secara beramai-ramai pergi ke majlis mana-mana. Tapi nanti kalau dah selesai dah semua perkara, ambillah peluang satu Ahad pergi ziarah guru kita, ziarah pakcik makcik kita, ziarah adik-beradik kita. Kita kena ajar dekat anak-anak kita, ajar zuriat kita pergi ziarah. Dapat tahu amalan masuk syurga tau. Jangan kita ingat nak masuk syurga ni hanya duduk dalam rumah, baca Quran. Sebenarnya tak. Rupa-rupanya menjaga hubungan dengan anak-anak Adam ni laluan ke syurga. Selepas ni ambil peluang, buat jadual. Minggu ni nak ziarah rumah siapa, nak ziarah rumah siapa. Kita boleh bincang dengan kawan-kawan kita. Kerana Allah. Dapat amal nombor 35. Nanti kita akan baca hadis-hadis pada amal nombor 35. Okay, nota yang saya dah beri pada tuan-tuan sampai amal nombor 40. Okay, sampai amal nombor 40. Nombor 40. Nanti saya akan bagi nota amal nombor yang berikutnya lah. Tapi amal ni kita akan, nota yang saya beri ni kita akan guna semula pada minggu hadapan. Insya Allah. So minggu hadapan hari Sabtu, 3 hari bulan 4, 20 Syakban. Ada lagi berapa minggu. Tak apa tuan-tuan puan. Sebab kelas ni, hari Sabtu ni kelas yang dia tak terikat dengan sesiapa penganjur. Jadi insya-Allah saya usaha untuk buat juga kelas ni. Tuan-tuan jangan risau. Kita tak terikat dengan siapa-siapa, jadi kita tidak ada limit nak buat berapa kali, nak berhenti waktu bila, tak ada. InsyaAllah. Kelas-kelas yang ada ni pun insyaAllah kita akan teruskan mana-mana yang perlu. Jadi kita akan sambung. Moga-moga sempatlah kita menghabiskan buku ini. InsyaAllah bulan Ramadan insyaAllah boleh habis. InsyaAllah. Sebab kita dah sampai amal yang ke-30 lebih. Semua sekali lebih kurang dalam 60 lebih. Kita dah belajar habis separuh. InsyaAllah. Boleh sempat habis. Selewat-lewatnya sebelum habis Ramadan, insyaAllah kita sempat habis. Cuma waktulah saya nak bincang dengan tuan-tuan dan perempuan nanti macam mana. Mungkin kita buat sejam saja ke, tengah hari 12 sampai pukul 1 ke, ataupun lepas zuhur sekejap ke, kan? 2 sampai 3 ke. Ni kita bincang kemudian lah. Nanti dalam grup kita akan bincangkan. InsyaAllah. Ada soalan sebelum kita berhenti? Okey, ada yang tanya soalan. Amalan amal soleh anak-anak, adakah pahalanya automatik dapat terus pada ibu dan ayah yang masih hidup atau yang telah meninggal? Okey, bagi ibu-ibu yang masih hidup dan meninggal pun dapat. Dalil dia apa tahu? Okey, dalilnya macam ni. Dalil umum Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menunjukkan Alhamdulillah. Okay, dalil dia adalah sesiapa yang menunjukkan, yang memberi tunjuk ajar tentang sesuatu kebaikan kepada seseorang, ia seperti pelaku itu. Nabi kata man dalla ala khairin
kaman kafa'ili. Sesiapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, dia seperti pelakunya. Maknanya macam ni. Maknanya kalau saya seorang ayah, okey, saya ajar anak saya solat. Okey, saya ajar cara solat, ajar berapa rakaat, saya ajar pukul berapa. Jadi hasil yang kita ajar tadi tu anak pun solat. Lepas tu kita tak ajar dah lah sebab kita dah ajar kan. Sepanjang dia solat tu dapatlah pahala kepada kita masa hidup ataupun aftah lagi, begitu juga pahala kita ketika kita mati. Sebab apa? Sebab kita menunjukkan dia dengan kebaikan. Macam anak mengaji, dia tak pandai mengaji. Kita tak ajar dia mengaji, mungkin kita tak mampu. Kita pergi hantar anak tu cari guru mengaji. Ustazah hantar dengan wang ringgit kita. Jadi anak kita tu mengaji Quran, walaupun kita masih hidup, pahala tu kita ni seperti kita mengajar dia Quran. Dia baca Quran tu soalan kita yang mengaji Quran. Dapat pahala. Sebab itu sangat besar kalau kita menunjuk orang dengan kebaikan. Tunjuk aja tentang kebaikan. Dia juga termasuk hadis yang macam ni. Termasuk hadis yang terputus semua amal melainkan 3 perkara kan. Satunya adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu. Jadi cuba kita tanya balik. Kita ingat balik apa ilmu yang baik yang mak dan ayah kita telah ajar pada kita yang telah pun kita amal. Macam sekarang kan. Contoh kan. Jadi apa yang kita buat daripada apa ilmu yang baik yang pernah mak ayah kita ajar, maka secara automatik mak ayah kita dapatlah. Sebab dia pernah mengajar kepada kita. Termasuk walaupun tak mengajar secara direct tapi ada sumbangan dia kan. Dapat. Dapat. Semua itu akan sampai kepada si mati. Lepas tu adalah amalan-amalan khusus yang lain. Okey, soalan tanya ni. Sebabkan PKP ni tak dapat balik kampung, tak dapat jumpa, macam mana cara nak berbakti? Okey, sekarang ni kan kalau mak ayah kita jenis pandai guna handphone, guna gadget, kita kan boleh buat online, kita kan boleh WhatsApp secara online, boleh guna video, kita boleh telefon. Tak terputus. Macam mana cara, kalau ada ibu bapa yang sedih tak terasa sebab anak-anak lama dah tak balik kampung sebab PKP, dia kira tak. Begini. Kalau mak ayah kita kecil hati dengan kita sebab kita tak balik, tapi sebab PKP, kita tak termasuk di dalam perbuatan menyakitkan hati kedua orang tua kita. Sebab kita ni terikat dengan undang-undang arahan daripada pemerintah. Okey. Pemerintah merupakan salah satu perkara yang wajib kita taati dalam perkara kebaikan. Quran katakan, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul dan kamu memenuhi dan kepada pemerintah. Okey, pemerintah mengatakan kita tak boleh rentas negeri, maka wajib kita mentaati pemerintah kerana itu arahan dari Allah. Maka kalau dia arahan dari Allah, maka kita tidak boleh mendahulukan arahan Allah daripada arahan manusia. Dia tak termasuk dalam kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Tetapi yang boleh merentas negeri tu isunya. Yang itu kita kena ambil maklum. Kena ambil cakna. Kita kena tahu. Lepas tu ibu bapa sekalipun kenalah pandai, kenalah tahu situasi lah. Tapi kita pun nak menerangkan tu pun kena bagi terangan pada mak ayah kita. Tak boleh bu, sekarang ni kan musim PKP, ibu mungkin tak PKP dah, ibu boleh rentas negeri. Saya ni yang negeri yang tak boleh nak pergi balik ke sana. Kena maklumlah kepada ibu bapa. Kalau dia kecil hati juga, itu kita dah terkeluar. Kita tak termasuk dalam perbuatan mengecilkan hati orang tua kita sebab kita ada halangan. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau kita sedekah dan wakaf atas nama arwah ibu, kira pahala kita untuk kita sekalian. Kita dapat juga pahala kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu sudah pasti kita akan dapat pahala tersebut.
Jadi kalau kita nak pahala sedekah dengan pahala wakaf atas nama kita, kita boleh letakkan dua nama lah. Ya Allah, aku wakafkan Al-Quran ini untuk aku dan ibu bapaku. Boleh dapat sekali untuk kedua nama. Tapi pahala kita berbakti pada orang tua, membuatkan pahala untuk ayah kita, sudah pasti kita dapat. Sudah pasti kita dapat. Sekiranya ada dua orang yang tidak bertegur sapa, tiba-tiba salah seorang sakit, okey, lagi soalannya. Okey. Kenapa tu? Ada dua orang tak bertegur sapa, tiba-tiba salah seorang sakit. Okey tuan-tuan. Dia dalam bab tak tegur sapa ni tuan-tuan ingat ya, dalam Islam, Islam hanya memberikan tempoh 3 hari saja. Kalau 3 hari, kalau kita tak bertegur sapa, bahaya ya, boleh jatuh dosa besar. Ada hadis yang melarang kita tidak bertegur sapa lebih 3 hari. Tapi kalau kita nak tak nak termasuk dalam dosa tidak bertegur selama 3 hari, tak termasuk dosa tak bertegur selepas 3 hari tu, salah seorang kena memulakan. Kalau kita zaman sekarang kan ada WhatsApp, dah boleh buat voice recording suara ke. Kalau kita takut dia tak baca, kita buat suara boleh. Tak mampu nak jumpa kan, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok. Kalau kita dah bagi salam, kita dah seperti orang yang nak mulakan bertegur sapa. Kita terlepas dah. Dia tak nak jawab salam, dia tak nak terima pemaafan kita, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kat situ. Ya? Memutuskan hubungan silaturahim. Okey, bolehkah berziarah kalau salah seorang tidak betul, tiba-tiba salah seorang sakit? Boleh. Boleh. Cuma kita kena tahu kesan dia lah. Kita tengok. Kalau disebabkan kita bergaduh dengan dia, dia jatuh sakit, boleh tak kita pergi ziarah dia? Boleh. Kalau tujuan kita untuk minta maaf pada dia, tujuan kita untuk mendoakan dia, boleh. Boleh. Dibenarkan. Namun begitu, tengok baliklah. Tengok balik kepada reaksi orang tu. Kalau takut menimbulkan lagi mudarat, maka jangan pergilah. Tapi kalau kita tahu, tak, dia ni, kita tengok kepada orang yang kita nak lawati itulah. Dia bergantung juga kepada konteks lah. Pada konteks. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Ke ada soal jawab ni? Wabal. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Okey Ustaz, wabarakatuh. betul ke Ustaz kalau macam contoh yang puji-pujian tadi kan, kalau contoh kalau orang ada share ataupun kongsi gambar rumah ke ataupun gambar kereta ke, dan bila orang memuji, kita boleh komen dengan sebut Allahumma barik, moga-moga kita tidak ditimpa penyakit ain. Adakah itu benar Ustaz? Penyakit ain. Okey. Penyakit ain tu memang wujud. Kita al-maklum memang ada dalam hadis Nabi, al-ain tu memang wujud. Dan penyakit ain itu dia boleh berlaku jika melalui pandangan, jika pandangan-pandangan yang takjub ini tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau macam tu, kita boleh kita meletakkan di komen itu, kita kata kita kena kita tulislah, semua yang ada ini adalah daripada kurniaan. Semua yang ada ni adalah kurniaan dan rahmat dari Allah. Kita ambil macam ucapan Nabi Allah Ibrahim dengan ucapan syukur, kita kata haza min fadli rabbi. Tulis kat situ. Ini semua adalah kurniaan dari Allah. Jadi kita tak nak orang tu takjub, orang tu tengok wow hebat, kan? Kita tak kaitkan dengan Allah. Jadi kalau kita tak kaitkan dengan Allah tu, kita bimbang ada sesuatu berlaku pada rumah dengan benda yang dia takjub tadi tu. Itu kesan daripada pandangan mata, maka boleh kita tuliskan semoga Allah tapi kita dulu ini adalah kurniaan dari Allah. Itu pun dah cukup sebenarnya, sebab kita nak mengatakan takjubnya kita itu sebenarnya tak ada apa pun, sebab Allah yang beri. Sebab dia kena kaitkan dengan Allah. Supaya kalau tak kait dengan Allah ni, bimbang yang daripada tengok mata melihat tadi ada berlaku satu pada rumah tadi. Boleh nak tulis semoga Allah memberikan keberkatan. Boleh. Mengingatkan orang itu pun juga baik. Juga baik. Tak salah. Moga-moga dia tahu perkataan sebut ain tadi tu, dia faham apa tu ain. Ain ini adalah pandangan daripada mata tentang sesuatu yang kita merasa takjub, tetapi tidak dikaitkan ia dengan
dengan Allah akan menyebabkan berlakunya sesuatu tidak elok. Macam kisah Sahlun bin Hunayf yang kita pernah bentang waktu belajar dulu surah, yang waktu kita belajar dulu dalam surah Al-Falaq. Yang Salih bin Hunayf ni dia tengok kes mandi, mandi, badan dia putih, cantik badan dia. Lepas tu ada seorang sahabat ni dia rasa takjub. Tak tahu dia cakap apa kan, tapi dia rasa takjub sangat. Macam kita pun kata OMG, mungkin orang kata wow kan. Dia tengok tiba-tiba jatuh terus Sahih bin Hunayf tu. Dia jatuh terus. Lepas tu bawa cerita kepada Nabi, bawa tergempar kes tadi. Nabi tanya soalan, siapa ni di kalangan kamu ni yang cuba nak bunuh sahabat? Macam Nabi marah, Nabi kata siapa ni yang menyebabkan jadi macam ni? Maka ada sahabat dia kata, saya. Maka Rasulullah pun tegur. Rasulullah katalah, Rasulullah pun suruh lelaki tu dia mandi, air wuduk dia, air mandi dia tu dimandikan kepada sahabat yang kena panahan mata daripada sahabat yang pandang dia tanpa mengaitkan dia dengan Allah tu. Itu memang sangat baik kita jelaskan kepada orang ramai. Sebab tu kita semua kalau kita nak puji, kita nak takjub sesuatu tu, kita kena kata Masya Allah, atau kita kena kaitkan dengan Allah. Pandainya cucu nenek ni, Masya Allah, Tabarakallah. Pandai, kita kena sebut macam tu, Masya Allah, pandai, cantiknya. Kita kena, dalam setiap pujian tu, kena kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya lagi pada pandangan mata tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Tak ada, kita berhenti di sini. Kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Besok insya-Allah 9 pagi kelas suratul Fatihah jam 9, siri yang ke-10. Lepas tu pukul 10.30 kita sambung tentang alam barzah, cerita tentang tanda-tanda mati dalam husnul khotimah. Ini adalah kelas besok pagi jam 10.30 selepas suratul Fatihah. Minta maaf ya atas kekurangan, kelemahan. Kalau ada mana-mana jawapan saya yang kurang, minta rujuk kepada mana-mana asatizah, ustaz-ustaz yang mana yang lebih mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Terima kasih semua. Saya endkan ya meeting ni Terima sekarang. kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fikum.